Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Kapten Rais, founder, trainer program Lemak Tulin. Lagi beberapa bulan je dah nak hujung tahun. Apa? Korang masih boroi? Korang masih gemuk? Inilah masanya untuk anda semua join program kurus virtual paling viral, paling berkesan, paling tak menipu, program Lemak Tulin. Confirm tak menyesal. Sebab apa? Tak perlu pakai alat, tak perlu pergi gym. Boleh buat dekat mana-mana, tak ganggu masa korang. Kita tak pakai apa-apa produk kurus, suplemen atau apa-apa produk. Paling murah, paling marahan, ada money back guarantee. Semua orang boleh join program Lemak Tulin, tak kira umur, jantina atau berat badan. Dah lebih 10,000 pernah join Lemak Tulin. Semua berjaya, tak ada lagi yang gagal. InsyaAllah korang akan nampak kesan yang paling ketara dalam masa seawal 7 hari sahaja. Lagi beberapa bulan je nak masuk tahun baru, kita buat projek kurus hujung tahun. Lagi 4 bulan je, jadi setiap bulan kita hanya ada satu batch sahaja. Satu batch sahaja. Slot terhad, masa terhad. Tunggu apa lagi? Klik link dekat bawah untuk daftar sekarang. Ingat, ini adalah peluang terakhir untuk korang kurus sebelum tahun baru. Jadi, join program Lemak Tulin. Assalamualaikum, salam sejahtera, apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya bedu. Let's go. Come on yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang belum tekan subscribe, tekanlah. InsyaAllah kita road to 400k subscriber. Aku akan bagi giveaway yang mantap-mantap insyaAllah. Semoga channel YouTube Rais Hamid Aris TV terus memberikan konten-konten yang bermanfaat insyaAllah. Moga-moga dijadikan asbab kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat nanti insyaAllah. Jangan lupa tekan butang subscribe now. Aku bukan forte dalam bidang artis mengartis ni, tapi ada orang request dekat aku suruh bagi ulasan pasal muka anak Niloufar dah tersebar merata ke seluruh pelosok dunia. Wow, ini berita hangat ni. Dia macam ni lah, disebabkan aku bukannya pengikut setia Niloufar. Aku tak mengikuti perkembangan artis-artis ni. Aku tak minat pun si Niloufar ni. Dan juga aku kalau keluar benda-benda artis kat social media ni, aku buat dia je. Aku tak adalah yang nak mengomen, kecuali kalau benda tu ada berunsurkan yang aku boleh bagi nasihat, aku bagi nasihat lah. Tapi yang aku nak buat analisa sikit lah. Okay, mungkin korang nak dengar lah cara bekas tentera ni berfikir macam mana kan. Aku boleh rangkumkan isu berkenaan dengan anak Niloufar ni. Sebenarnya dia terbahagi kepada tiga grup. Kita ada selebriti itu sendiri, kita ada media dan kita ada netizen. Yang aku boleh salahkan lah, yang paling salah sekali lah cerita dekat sini adalah pihak media. Aku letakkan netizen nombor 2 dan nombor 3 aku letak artis. Aku bukan nak backup artis ke mana-mana ke, tapi korang dengar dulu ulasan aku ni macam mana. Contohnya lah, isu anak Niloufar punya muka ni, kita tengoklah Niloufar ni ataupun artis lah. Okay, aku bagi gambaran umum. Artis ni dia memang perlukan attention, perlukan perhatian, dan memang dia akan selalu update dekat IG dia, dekat social media dia, kehidupan seharian dia, anak dia buat apa dan sebagainya. Dan aku rasa benda tu kita semua pun buat sebagai manusia yang hidup pada tahun 2022 ni. Tapi disebabkan artis ni adalah artis, jadi apa yang dia buat semua dapat perhatian. Tapi kadang-kadang benda yang dia post tu adalah benda yang normal, benda yang kebiasaan. Bukannya tiba-tiba dia post yang tiba-tiba anak dia berubah menjadi robot ke apa ke. Tak ada. Benda-benda biasa je, macam kau, macam aku post dekat social media. Kenapa aku letakkan media yang menjadi penyebab utama jadinya isu-isu bodoh yang jadi viral asyik lalu dekat wall aku je ni? Sebab media lah dulu yang ketandusan cerita, dah tak ada cerita lain, dah tak boleh bagi info-info yang berkualiti. Lalas dia cedok je apa yang artis post dekat social media dan benda tu dijadikan bahan berita dorang. Kau nampak tak betapa murahnya media-media dekat Malaysia sekarang ni? Contohnya lah, aku bagi contoh berkenaan dengan isu muka anak Niloufar ni dah tersebar kan. Lepas tu aku percaya ada satu event berlaku dan Niloufar ni diinterview. Kita tengok macam mana cara media ni bertanyakan soalan. Social media boleh tindakan ke? Nampak? Tindakan ke? Of course lah benda tu macam menyinggung perasaan saya lah. Sebab
Kalau you all nampak kat luar, of course saya takkan suruh muka tutup muka tak. Nampak. Tapi untuk you upload, you share semua tu, saya rasa macam tidak menghormati apa kehendak saya. Sebab saya kat luar saya takkan halang. Kenapa you nak kena buat the next step when I didn't do it yet? Saya tak buat lagi. Bagilah saya sebagai ibu melahirkan yang buat benda tu. Macam tu. Alright, maybe last question. Sebab memanglah kita akan sampai ke masa itu. Maksudnya kita dah rancang pun dengan suami bila waktu yang sesuai. Kenapa ada orang juga macam nak jadi the first one to spread? So maksudnya hormati lupa dan suami sebagai ayah dan mak lah kan? Mana-mana balance pun kan. Yelah. Okay, thank you. Kau nampak tak dekat video tadi tu? Itu event apa aku tak tahulah, tapi cara media-media bongok ni tanya soalan, boleh tak dia ambilkan tindakan ke? Nampak? Kau pula nak jadi batu api kan, nak mengapi-apikan artis ni, suruh keluarkan statement yang boleh jadikan berita hangat supaya kau boleh post, nanti netizen-netizen ni melalak dekat social media. Lepas tu nanti keluarlah berita pula netizen melalak. Nampak tak kat situ? Apa yang terjadi dekat media ni sebenarnya dah banyak kali orang tunjuk contoh. Kalau korang ingat cerita apa Jozan yang apa wartawan sentap tu kan, bila yang si media ni tanya dekat artis ni jawab, kemudian media ni buat kesimpulan, buat tajuk ikut kepala otak dia sendiri. Abang berlakon tiap-tiap hari. Dekat set tiap-tiap hari abang berada di set. Tiap-tiap hari. Setiap hari. Faizal Hussein tak solat Jumaat. Lepas tu netizen pula, netizen ni bukan semuanya perak lah, ada yang okey, tapi geng-geng yang perak sangat, yang taksub sangat berkenaan dengan cerita artis-artis ni, bila dia nampak yang media-media ni post berita-berita bodoh macam tu, diorang jadi perak lah. Berita macam ni, anak Niloufar kenapa? Niloufar nak cover sangat muka anak dia, kenapa korang ni? Korang tak ada live yang korang pergi sibuk sangat muka anak Niloufar ni macam mana dah, kenapa? Korang tak ada anak. Siap ada yang pula membanding-bandingkan, anak dia tak comel pun, okey, muka anak artis ni lagi comel. Apalah yang kau perak sangat pasal dunia artis ni? Punyalah nak sibuk ambil tahu hal artis apa semua kan. Contohnya macam pernah jadi dekat aku jugalah. Aku ni tak adalah famous, aku bukan artis pun, aku bukanlah influencer, tapi ada orang dah kenal aku lah. So bila aku buat live dekat TikTok, bila orang dekat luar jumpa aku, orang tegur apa semua kan. Tapi kadang-kadang soalan-soalan yang ditanyakan dekat aku ni nak tunjuk macam mana segelintir netizen ni nak ambil tahu sangat pasal aku ni, macam benda ni pun kau nak kena ambil tahu pasal aku macam dia punya privacy border tu memang dah tak ada dah. Kalau aku ni dikenali, kalau aku ni artis, maknanya aku wajib share semua benda dekat sosial media. Siapa cakap? Ada keluar dalam Al-Quran ke, undang-undang kanun bertulis ke, ada ke? Membuatkan seolah-olah kalau artis selebriti ni kalau dia tak share pasal kehidupan peribadi dia adalah satu kesalahan kepada netizen. Siapa yang cakap? Ini netizen yang pandai-pandai lah ni. Sampai aku dah tengok netizen ni macam kind of scary lah. Macam netizen Malaysia ni kan macam psycho gila siut. Punyalah nak tak ambil tahu pasal anak orang rupa macam mana kan. Lepas tu bila dah tersebar tu kan, tengok sorang-sorang punya komen kan, aku dah dapat macam bayangkan lah, mungkin ada yang sampai tahap print muka anak Niloufar tu macam mana, tampal dekat dinding, anak Niloufar, takut jadi macam tu lah. Kalau aku boleh bagi nasihat lah, aku punya teguran lah, entahlah, aku tahu korang ni bukannya nak dengar pun cakap aku bukannya Datuk Seri ke Datuk ke, ada bisnes, ada kereta Mustang ke apa ke, tak ada pun, aku orang biasa je. Tapi mungkinlah kalau korang ni Allah lembutkan hati nak dengar nasihat orang kan. First kepada netizen lah, janganlah jadi perak sangat, okey? Punyalah artis ni daripada hujung rambut sampai hujung kaki, colour spender pun nak tahu colour apa. Tak payahlah, okey? Macam kau ni tak ada live, okey? Kau banyak lagi isu penting yang kau boleh ambil tahu, yang kau boleh komen. Isu kita nak pilihan raya, nak pilih pemimpin kita, isu banjir, isu kita punya taraf kehidupan, kita punya apa benda, banyak benda lagi lah yang lagi penting yang boleh bawa manfaat kepada bangsa, negara dan agama ni kan. Itu yang patut kau ambil tahu, selain daripada isu artis tu nak buat apa, lantak dorang lah. Satu lagi, kepada media lah, tolonglah jadilah media yang ada kualiti sikit. Ini artis tu post pasal apa, kadang-kadang dia post je, dia ambil gambar, hai selamat pagi, tiba-tiba keluar berita guna gambar yang dia ambil daripada IG tu. Contoh Niloufar pakai tudung color hitam, netizen bising,
kau pandai-pandai je petik kata netizen bising lah, netizen kecam lah. Kadang-kadang kan aku sajalah bila tengok berita macam tu, aku pergi dekat IG post tu, aku pergi tengok kat komen, tak ada pun kata netizen komplain lah benda lah, kerana saja je media-media ni, okey, batu api. Korang ni dah macam pengikut Dajjal lah. Korang yang sengaja nak menghypekan isu ni, sengaja nak create the kontroversi, nak create the chaos supaya ramai-ramai netizen ni buat dosa kering, kutuk-kutuk, hina-hina artis tu. Dan kadang-kadang bukannya artis tu minta pun untuk media ni untuk buat cerita pasal tu, tapi media ni yang mandai-mandai lah. Lepas tu netizen yang bodoh ni pula salahkan artis. Oh, artis ni benda ni pun nak jadikan isu ke, benda ni pun nak cerita ke. Kalau tak media tu yang buat konten, kalau tak media tu yang tanya, tak adalah jadi isu macam ni. Dan kepada artis pula lah, sebab aku tengok lah ada beberapa orang lah macam Nilofa sendirilah kan, bising, kenapa semua nak dijadikan isu lah benda semua kan. Nasihat aku lah kepada artis-artis macam Nilofa ni kan, yang sentiasa menjadi perhatian, delete lah IG tu, ataupun tak payah buat akaun IG, ataupun kau private kan lah IG kau tu, ataupun kau buat IG kalau pasal bisnes saja, tak payah cerita pasal kau punya kehidupan. Sebab of course media, netizen pagak ni semua akan berminat sangat nak ambil tahu pasal artis apa semua, macam mana kau makan apa, kau pakai apa hari-hari. Jadi kalau kau rimas, kalau kau rasa tak patut, netizen, media semua jadikan kau punya kehidupan peribadi yang kau share ni sebagai isu, sebagai berita, tak payah ada akaun sosial media. Habis cerita. Tapi itulah, kadang-kadang memang artis ni yang nak perhatian kan, tapi kita tak boleh cakap apalah. Jadi itulah aku punya pandangan yang aku boleh berikan selaku otak yang dah di brainwash masa dalam tentera ni. Ini cara aku berfikir lah. Memang aku tidak ambil tahu pun pasal anak Nilofa ni, lantaklah muka anak dia macam mana pun. Aku ada anak aku sendirilah. Tapi contohnya macam aku pernah tengok satu berita lah, yang orang tanya kenapa tak share muka anak dia ni. Lepas tu yang si laki dia ni bagi tahu untuk mengelakkan penyakit ain. Benda tu memang betul, ada dalam agama apa. Dan bila laki dia bagi tahu itu reason dia, netizen melalak babe. Benda tu pasal agama kot, keselamatan anak dia, kesihatan anak dia kot. Tanah anak dia nanti orang doakan bukan-bukan ke, hantar santau ke benda ke, itu hak dia sebagai seorang agama Islam, sebagai seorang bapak lah. Tapi netizen yang perak ni, itu pun nak melalak juga ke? Korang ni kan. Kita muhasabah diri, kita baliklah kepada panduan pegangan agama kita lah. Tak boleh bagi 100%, 50% ataupun sikit-sikit lah kita increase, kita terapkan nilai-nilai agama dan budaya Melayu ni ke dalam kehidupan kita balik lah. Orang-orang dulu aku rasa dia tak ada masalah. Budak-budak sekarang ni kadang-kadang orang-orang tua pun dah terikut dengan lifestyle pemikiran BBNU ni. Jadi itu je lah aku punya ulasan aku. Mesti korang kecam aku, cap ni bekas tentera ni kan. Pasal artis pun nak ulas, dah orang minta. Tapi tak adalah aku nak komen muka anak macam mana kan. Tapi inilah sedikit sebanyak mungkin positivity, mungkin kebaikan ataupun teguran yang aku boleh sampaikan dekat korang untuk video kali ni. Jadi sekiranya korang suka dengan video ni, bolehlah tekan butang share. Dan sekiranya korang ada sebarang komen, silakan komen, bagilah pandangan korang. Kalau kata aku ni salah ke benda ke, silakan. Macam biasa, jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng untuk notification video-video pada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. Siapa nak kurus sebelum hujung tahun, ingat lagi 2 batch je. Korang boleh tekan link dekat bawah ataupun korang terus WhatsApp 018-218-1988 dengan admin aku. So berkenaan dengan lemak tulin saja, okey? Jangan menyesal kalau tiba tahun depan orang semua dah kurus, raya pun awal bulan 3, semua orang dah perut dah flat, tak payah tahan nafas dah kalau nak bergambar, tiba-tiba korang tertinggal gemuk sorang-sorang, padan muka. Siapa tak suruh join aku punya program? Kita jumpa lagi dalam next video. Semoga semuanya dipermudahkan urusan, dimurahkan rezeki. Semoga kita terus mendapat perlindungan, rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jumpa lagi dalam next video lagi. Sila aku cakap bye bye, see ya.